Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat akan sesuatu puak dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang-orang kafir setelah kamu beriman. Dan bagaimana kamu akan menjadi kafir padahal kepada kamu dibacakan ayat-ayat Allah, yakni Al-Quran, dan dalam kalangan kamu ada Rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sesiapa berpegang teguh kepada agama Allah, maka sesungguhnya dia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang betul lurus. Sadaqallahul azim. Yang bahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para alim ulama, para asatizah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita memanjatkan setinggi syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, pada malam ini kita masih dapat meneruskan lagi amalan kita, ibadah kita dalam malam-malam bulan Ramadan dan siangnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh, khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengambil beberapa pengajaran daripada ayat yang saya bacakan tadi, iaitulah dari surah Ali Imran, ayatnya ke-100 dan 101, di mana dalam ayat ini ayat yang menerangkan tentang peristiwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai Madinah, menubuhkan negara Islam Madinah. Di antara usaha yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah baginda berjaya menyatukan dua kaum yang besar yang mendiami Madinah, iaitulah Aus dan Khazraj, yang mana kaum-kaum ini, mereka ini seringkali bertelagah ya, bergaduh, berpuak-puak. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, baginda berjaya menyatukan puak ini atas nama akidah Islam, lalu mereka menjadi umat yang satu. Mereka menjadi umat yang satu, berpegang kepada akidah yang satu, dan mereka menjadi kuat. Dan mereka melaksanakan amal sebagai orang-orang Islam bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku ini sebenarnya menimbulkan rasa iri hati di kalangan orang-orang Yahudi, yang mana mereka ni dah lama mendiami Madinah ya. Lalu mereka telah merancang bagaimana untuk menyebabkan kesatuan ummah yang telah dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara simbolnya ialah Nabi berjaya menyatukan Aus dan Khazraj, dapat dipecah belahkan ya. Lalu mereka telah menggunakan berbagai-bagai usaha ya. Di antaranya mereka telah mencipta syair-syair ya, di mana syair-syair ini dibaca, yang mana syair-syair ini temanya ialah memuji pahlawan-pahlawan setiap suku-suku tadi. Mereka pergi kepada kaum Aus, mereka bacakan syair-syair yang memuji pahlawan-pahlawan kaum Aus. Bila mereka pergi kepada suku Khazraj, mereka membaca syair-syair yang memuji pahlawan Khazraj, yang menyebabkan akhirnya di kalangan pemuda-pemuda rasa bersemangat, timbul semangat, lalu mereka mengangkat pedang ya, yang menyebabkan hampir-hampir berlaku peperangan ataupun pergaduhan atas sebab semangat kesukuan ya, yang telah diapi-apikan oleh orang-orang Yahudi ahli kitab di Madinah ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segera Nabi menenangkan keadaan ini ya, dan Nabi membacakan ayat yang saya bacakan sebentar tadi ya,
di mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman, apakah kamu ni akan mengikut jejak langkah ataupun kamu akan mengikut apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi ahli kitab, sedangkan kamu ni telah diberikan kitab, dan pada kamu Allah telah utuskan Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu nak ikut lagi golongan Yahudi ini? Menyebabkan dalam ayat ini Allah peringatkan, kalau kamu ikut mereka ni, mereka akan kembalikan kamu kepada kekafiran. Lalu pemuda-pemuda yang sudah ditanam dengan iman dan akidah tadi, mereka menyesal, insaf, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Episod ini dia tak berakhir di sini. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berjaya memimpin ummah, Nabi berjaya menyatukan ummah, dan seterusnya selepas kewafatan baginda disambung oleh para sahabat Khulafa ar-Rasyidin, disambung oleh kerajaan yang selepasnya. Mereka berjaya menyatukan ummah atas nama akidah Islam yang benar. Ini menyebabkan orang-orang Yahudi Nasrani rasa tak senang. Mereka telah melakukan berbagai-bagai usaha. Sama ada usaha ini dilakukan secara terangan, melakukan serangan secara bersenjata, ataupun mereka menggunakan cara yang halus. Jadi ini berterusan sampailah tumbangnya kerajaan Islam Khilafah Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924. Walaupun kerajaan Islam, pemerintahan Islam ini tumbang, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih mengekalkan kesucian agamanya, yakni Islam. Allah tidak mengizinkan agama Allah Subhanahu wa taala Islam dipunahkan ataupun dihancurkan oleh musuh-musuhnya. Walaupun berbagai-bagai usaha yang mereka nak buat, di mana Allah menyebut dalam surah As-Saff, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang Yahudi ataupun musuh-musuh Islam, mereka nak ataupun mereka berusaha nak memadamkan cahaya-cahaya Allah, yakni agama Allah, dengan mulut-mulut mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan urusan agama ini walaupun ianya dibenci oleh orang-orang kafir. Inilah yang berlaku di sepanjang zaman. Tetapi musuh-musuh Allah, orang-orang kafir, orang-orang Yahudi Nasrani, mereka tidak berdiam diri. Mereka menyimpan dendam dan mereka berusaha nak buat berbagai-bagai cara. Sebab itulah selepas kejatuhan kerajaan Islam Utsmaniyah, kita melihat mereka telah melakukan pecah perintah. Mereka telah membagi bahagikan negara-negara umat Islam. Kemudian negara-negara ini telah dijajah atas berbagai-bagai sebab, atas berbagai-bagai nama, kononnya untuk nak mengambil, nak berniaga dan seumpamanya. Lalu berlakulah pecah dan perintah kepada khususnya ke atas negara-negara umat Islam. Ini yang berlaku. Ada negara-negara yang diserang secara terangan dengan menggunakan kekuatan senjata. Ada negara yang dijajah, ada negara yang tidak dijajah, tetapi mereka telah melantik di kalangan rakyat negara itu sebagai pemimpin yang ditaja oleh mereka. Yang mana pemimpin yang dilantik ini mereka telah asuh, mereka telah didik supaya pemimpin-pemimpin ini nantinya dia akan mentadbir mengikut acuan penjajah. Ini yang berlaku. Jadi usaha ini terus berlaku, dan inilah di antara perancangan jahat yang telah dilakukan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya orang-orang yang beriman sentiasa berwaspada, berjaga-jaga. Jangan mereka mudah untuk mengikut telunjuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nampak indah pada zahirnya, tetapi akhirnya mereka akan mengembalikan umat Islam ke arah kekufuran. Ini yang berlaku. Jadi sebab itulah kita melihat bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menyempurnakan agamanya, kita melihat kebangkitan Islam, kesedaran Islam ini berlaku di mana-mana. Walaupun negara umat Islam ini dipecah-pecahkan, dibahagi-bahagi kepada penjajah-penjajah, tetapi di sana Allah Subhanahu wa taala nak jaga agama dia. Allah jadikan ada di kalangan hamba-hamba dia yang sentiasa bangkit untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu berlaku kebangkitan Islam, kesedaran Islam berlaku. Bahkan di negara penjajah pun berlaku. Di barat berlaku kebangkitan Islam. Bahkan di blok-blok timur pun berlaku kebangkitan negara Islam. Menyebabkan apa yang berlaku ni musuh-musuh Islam rasa lagi susah hati, tak puas hati.
mereka melakukan berbagai-bagai usaha demi usaha, ya, sehinggalah kita melihat, ya, mereka kadang-kadang cuba untuk mengadu domba, ya, cuba untuk melaga-lagakan kesatuan ummah, ya, apa yang berlaku di Afghanistan, ya, berlaku di sebahagian daripada negara-negara Arab, ya, mereka telah melaga-lagakan umat Islam, ya, atas nama bangsa, atas nama kesukuan, ya. Yang asalnya orang-orang Islam ini, mereka ni satu sahaja, ya. Asalkan mereka ni mengucap dua kalimah syahadah, mereka adalah Islam dan mereka bersaudara, walaupun mereka tinggal di mana sekalipun, ya. Dan walaupun apa bahasanya mereka pertuturkan, dia tidak ada perbezaan sepadan geografi, tidak ada perbezaan warna kulit dan seumpamanya, tetapi di antara cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ini, mereka bila mereka dah pecah-pecahkan negara umat Islam, lalu mereka jadikan, isu-isu sempadan politik, sempadan negara, isu-isu ekonomi, dan berbagai-bagai lagi ni sebagai alasan, untuk menghalalkan tindakan mereka dan sebagai alasan untuk menampakkan yang seolah-olah umat Islam ni dia tidak bersatu, Ini di antara usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, Mereka dah berjaya buat daripada dulu lagi, Mungkin mereka ada pengalaman bila mereka berperang secara berdepan menggunakan senjata, bila berperang menggunakan senjata, menggunakan kekuatan, mereka tahu umat Islam akan bangkit mempertahankan kesucian Islam, negara Islam. Mereka akan mati syahid atas nama jihad, dan bila syahid mereka akan mendapat balasan surga. Jadi musuh-musuh Islam tahu benda ni, Tetapi bila mereka menggunakan cara yang halus, iaitulah dengan cara serangan pemikiran, bila mana mereka berjaya menguasai pemikiran umat Islam, sama ada pemimpinnya, rakyatnya, bila mereka berjaya menguasai pemikiran, sekaligus mereka berjaya menguasai tubuh umat Islam itu sendiri, berjaya menguasai negara umat Islam, Bila berlaku macam ini, lama kelamaan bila akal sudah dapat dikuasai, menyebabkan akhirnya dia membawa kepada rosaknya akidah, matinya akidah, Bila matinya akidah, dia akan bawa kepada neraka, Itu yang telah dinampak dan telah dikaji, oleh musuh-musuh Islam, menyebabkan mereka ni melakukan berbagai-bagai cara, Dan usaha ini berterusan, Sebab itulah kita lihat ada setengah-setengah tempat berlaku serangan secara terbuka, Kita lihat apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin, di Gaza, walaupun dalam keadaan mereka sama macam kita juga sedang menjalani ibadah puasa, dengan ibadah malam yang siang ni dan seumpamanya, mereka diuji dengan serangan-serangan daripada Israel laknatullah, Begitu juga kalau kita lihat apa yang berlaku kepada saudara kita di Jinziak, yang asalnya bumi ini adalah sebahagian daripada Turki yang dikenali sebagai Turkistan, kemudian dikuasai oleh komunis Cina, yang telah menukarkan nama kepada Jinziak dan cuba untuk menghilangkan kesan-kesan Islam. Mereka ni bukan sahaja dijajah bumi dia, ditawan bumi dia, bahkan mereka ni dilarang daripada mengamalkan amalan Islam secara sahih, Mereka tak boleh bersembahyang, tak dibenarkan berpuasa, tidak dibenarkan menyimpan janggut bagi lelaki, tidak dibenarkan berhijab, dan berbagai-bagai lagi larangan dilakukan. Ini serangan yang dilakukan secara terangan ataupun terbuka, Tetapi kita lihat ada sebahagian negara ataupun umat Islam, cara begini tidak dilakukan oleh musuh-musuh Islam, tetapi mereka menggunakan cara yang halus, Dan untuk perkongsian ilmu bersama pada malam ini, sebagai penutup pada kita bersama, saya nak bawa di antara perancangan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, Yahudi Nasara. Mereka melakukan usaha yang disebut sebagai 5S, 5S ini adalah antara senjata yang mereka gunakan secara halus untuk menghancurkan umat Islam dengan cara menguasai pemikiran umat Islam. S yang pertama ialah screen, screen ini maksud dia dia melalui filem-filem, dengan dia menerbitkan filem-filem yang merosakkan pemikiran dan juga akidah umat Islam, S yang kedua ialah smoke, asap, ataupun rokok lah, asap, asap biasa itu asap lah, ataupun rokok. Jadi
rokok ni mereka memiliki syarikat gergasi yang mereka keluarkan rokok jadi pembekal dan sebarkan ke seluruh dunia jadi pembekal, yang mana daripada hasil daripadanya dia menjadi penyumbang kepada ekonomi Yahudi dan juga Nasrani yang akhirnya sumber ini telah digunakan pula untuk mereka ni melaksanakan niat jahat terhadap umat Islam. S yang ketiga, sport. Sport ini ialah sukan. Sebab itu mereka telah jadikan sukan ini sebagai salah satu daripada medium ataupun cara untuk mereka menguasai pemikiran umat Islam. Kita tengoklah apa yang berlaku sekarang ni dalam demam Piala Dunia, bukan pilihan raya, Piala Dunia, World Cup. Kenapa dia pilih bulan Ramadan? Tak boleh ke bulan-bulan lain tu buat? Adakah kalau buat bulan-bulan lain tu tak dapat sambutannya macam ni? Sama aja sebenarnya. Awalnya dia minat juga. Dia tetap bangun juga pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Tetapi kita lihat kenapa dibuat walaupun sebelum bulan Ramadan tu dah mula dah, tapi yang sebelum tu dia tak berapa hangat lagi. Yang suku akhir, separuh akhir dan akhir ni dibuat dalam bulan Ramadan. Dibuat tu pula boleh katakan hampir keseluruhan malam Ramadan. Jadi ini ada sebenarnya niat di sebalik apa yang mereka lakukan melalui sport ataupun sukan. Dan begitulah juga sukan-sukan yang lain. Tujuannya ialah bila berlakunya sukan ini, dia akan menggalakkan pergaulan bebas, membuka aurat dan seumpamanya. Dia akan lahirlah semangat kesukuan dan sebagainya. Ini di antara perancangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. S yang keempat ialah sin dan song, iaitu melalui hiburan, nyanyian. Mereka telah melalaikan umat Islam, bahkan manusia seluruhnya melalui hiburan. Atas nama hiburan, dia buatlah berbagai-bagai rancangan. Sama ada rancangan yang alternatif ke rancangan yang macam-macam lagi. Dan S yang kelima ialah seks. Seks, mereka telah salurkan maklumat-maklumat melalui media-media yang ada. Dan tambah hari ini dalam dunia yang terbuka, mereka telah menyalurkan maklumat-maklumat tentang seks yang salah, yang boleh menyebabkan rosaknya akal dan juga pemikiran manusia umat Islam khususnya melalui media-media moden. Mereka telah menggunakan kemudahan internet, mereka telah menggunakan kemudahan langit terbuka. Jadi mereka telah sebarkan kesemuanya. Ini menyebabkan pemikiran dan juga akal umat Islam dikuasai. Jadi inilah di antara usaha yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Akhirnya saya nak ingatkan kita bersama, saya dan juga tuan-tuan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menyedari hakikat yang berlaku ni. Apakah peranan kita, usaha yang kita nak buat, lebih-lebih lagi kita ni berada dalam bulan Ramadan. Kita mungkin tak boleh, kalau kita tengok saudara-saudara kita yang berada di Gaza, yang berada di Xinjiang yang saya sebutkan tadi, kita nak pergi ke sana nak tolong mereka, nak berperang, mempertahankan umat Islam di sana bersama mereka, mungkin kita tak mampu. Mungkin banyak benda yang kita tak mampu buat, tapi ingat ada satu senjata yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita orang-orang yang beriman, yang paling kuat sekali, iaitu senjata doa. Senjata doa. Jadi dengan doa inilah kita boleh gunakan untuk kita nak mohon pertolongan, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan ini, dalam suasana kita berpuasa, siangnya berpuasa dan malamnya malam-malam Ramadan, kita berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon kepada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada saudara-saudara kita. Allah beri pertolongan, Allah beri kemenangan, dan Allah hancurkan usaha-usaha niat jahat musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara doa yang tidak ditolak ialah doa orang-orang yang berpuasa. 3 golongan Nabi sebut, salah satu la turaddadu da'watuhum, iaitulah as-saim hatta yuftir, orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, al-imamul adil, pemimpin yang adil, dan wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Doa mereka ni Allah kata yarfa'uha ila sama. Allah akan angkat doa mereka ni, yarfa'uha
fawqal ghamam, Allah akan angkat hingga ke awan-awan biru, ya. Wa yuftahu laha abwaabas sama, dan Allah akan buka supaya doa-doa ni, golongan ini akan dibuka pintu-pintu langit untuk Allah menerima, ya. Wa yaqulu wa izzati, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, demi keagunganku la ansurannaka walau ba'da hin atau kama qala. Allah berfirman, dan demi kebesaran aku pasti akan menolong kamu walaupun selepas berlalu beberapa ketika. Artinya doa orang-orang yang berpuasa antara doa-doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Allah tidak kabulkan doa itu sekarang ni, Allah pasti, ya, atas apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan doa kita walaupun selepas daripada ini, ya. Jadi saya nak mengajak diri saya dan juga muslimin muslimat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengambil kesempatan sepanjang Ramadan dalam keadaan suasana kita berpuasa pada siang dan malamnya dengan ibadah-ibadah malam, sama-samalah kita bermunajat, memanjat doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permasalahan yang melanda umat Islam, sama ada yang berlaku di sekitar kita ataupun yang berlaku di seluruh dunia, insya-Allah ia akan dibantu dan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala kelemahan itu daripada kota yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.